Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena dengan situasi sekarang di mana kita sedang berhadapan dengan penularan wabak COVID-19, saya ingin berkongsi satu peristiwa dalam sejarah Islam yang di mana oleh kerana berlakunya peristiwa ini, maka umat Islam sehingga ke hari ini dapat memahami satu hadis dan pesanan Nabi yang sangat penting, khusus dalam membuat polisi atau tindakan kita sekiranya berdepan dengan wabak yang menular seperti COVID-19 yang sedang kita hadapi ini. Sejarah ini berlaku pada tahun ke-17 atau ke-18 Hijrah, di mana ketika itu pemerintahan Islam berada di bawah pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan seperti yang kita maklum, di zaman Sayyidina Umar ini berlaku perluasan wilayah Islam sehingga sampai ke kawasan Syam, iaitu di utara kawasan Tanah Arab ataupun semenanjung Tanah Arab. Di utaranya ialah Syam, dan pada pemerintahan inilah terjadinya pembukaan kota Al-Quds ataupun Masjid Al-Aqsa yang dipindahkan daripada kekuasaan Kristian Rom, akhirnya diserahkan kepada kerajaan Islam di bawah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi semasa tempoh ini berlaku banyak peperangan di bahagian Syam ini, dan sebagaimana pada zaman tersebut bila berlakunya banyak perangan, banyak mayat-mayat yang mungkin sebahagiannya dapat diuruskan dengan baik dan sebahagiannya mungkin terlalu sukar untuk diuruskan, sehingga pada tahun ke-18 Hijrah tersebut telah berlaku satu situasi di mana telah merebaknya satu wabak. Dan wabak ini dikenali dalam sejarah Islam sebagai namanya Ta'un Amwas. Wabak Ta'un yang dinisbahkan kepada satu tempat, iaitu Amwas, sebuah tempat di Palestin ketika itu. Dan wabak ini telah merebak ke seluruh kawasan Syam, dan pada waktu itu Syam, kalau pada zaman kita hari ini, ialah negara-negara seperti Jordan, Lebanon, Syria, Jordan, Lebanon, Syria dan juga Palestin pada hari ini. Jadi pada zaman tersebut ada beberapa orang pemimpin dari kalangan sahabat-sahabat besar yang ditugaskan oleh Sayyidina Umar untuk memimpin tentera umat Islam di kawasan Syam, dan juga untuk mentadbir, kira macam hari ini sebagai menteri besar bagi wilayah-wilayah Islam yang baru dibuka di kawasan Syam tersebut. Jadi pada tahun 18 Hijrah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah memutuskan untuk pergi ke sana untuk melakukan lawatan kerja untuk melihat semua wilayah-wilayah yang baru dibuka ini. Jadi lawatan ini lawatan yang sangat penting, kerana dalam lawatan inilah Sayyidina Umar akan menyusun dan memastikan kestabilan wilayah-wilayah yang baru dibuka ini dan memastikan ianya ditadbir dengan baik. Jadi dalam perjalanan untuk menuju ke Syam, apabila rombongan Sayyidina Umar telah sampai di satu tempat bernama Sarq, satu kawasan di antara Saudi pada hari ini dengan Jordan, ataupun Saudi dengan Palestin pada hari ini. Di sini Sayyidina Umar telah ditemui oleh pemimpin-pemimpin umat Islam yang ditugaskan menjaga kawasan Syam, yang kepada ketika itu diketuai oleh Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Mereka telah memberitahu kepada Sayyidina Umar bahawa kawasan Syam telah ditimpa oleh wabak yang telah saya nyatakan tadi. Jadi mereka menyatakan perkara ini supaya Sayyidina Umar boleh buat keputusan adakah ingin terus menziarahi ataupun melakukan lawatan kerja di tempat-tempat ini ataupun pulang bersama dengan rombongan beliau. Jadi ini ialah mungkin kali pertama Sayyidina Umar berdepan dengan situasi krisis yang melibatkan wabak, yang penyakit yang membunuh dan berjangkit ini. Oleh kerana itu Sayyidina Umar telah memutuskan untuk bermesyuarat untuk mendapatkan pandangan-pandangan yang tepat dalam berdepan dengan situasi ini. Sayyidina Umar telah bermesyuarat dengan beberapa golongan-golongan sahabat di kalangan Muhajirin, di kalangan Ansar dan di kalangan orang-orang Quraisy yang masuk Islam ketika zaman pembukaan Mekah. Jadi setelah 3 round mesyuarat, Sayyidina Umar memutuskan untuk tidak pergi dan tidak meneruskan lawatan kerjanya ke Syam dan segera pulang balik ke Madinah bersama dengan rombongan-rombongan sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Umar juga telah mengarahkan kepada Abu Ubaidah dan juga pemimpin-pemimpin lain yang merupakan sahabat-sahabat besar ini untuk juga pulang bersama dengan beliau. Jadi di sini berlaku satu khilaf ataupun berlaku satu pertemuan pendapat. Apabila Abu Ubaidah tidak bersetuju dengan arahan daripada Sayyidina Umar untuk minta beliau dan yang lain-lain di Syam ini untuk balik.
Dan Abu Ubaidah ketika itu telah bertanya kepada Umar, adakah keputusan yang kau buat ini kerana engkau hendak lari daripada takdir Allah iaitu mati? Adakah kerana takutkan jika pergi itu risikonya mati, lalu kau membatalkan urusan kerja yang penting ini? Jadi di sini Sayyidina Umar menjawab kepada Abu Ubaidah bahawa ya, aku lari daripada takdir Allah iaitu mati dalam keadaan ditimpa oleh wabak kepada takdir Allah yang lebih baik, iaitu meneruskan kehidupan, dan aku tetap akan menemui kematian juga, tetapi bukan dengan cara ditimpa oleh wabak dan kita semua mati beramai-ramai kerana pergi ke sana. Jadi pada ketika ini mereka masing-masing tidak dapat menyatakan pandangan manakah yang paling betul, dan Abu Ubaidah merasa serba salah untuk menuruti arahan Sayyidina Umar, dan pada ketika itu Abu Ubaidah memutuskan untuk tidak mengikut arahan tersebut dan meminta kepada Sayyidina Umar untuk tetap kekal berada di Syam bersama dengan pemimpin-pemimpin Islam yang lain. Kerana Abu Ubaidah, salah satu faktor utamanya ialah jika mereka selaku pimpinan meninggalkan rakyat yang masih baru ketika itu, tentulah akan merisaukan rakyat-rakyat yang ada, dan Abu Ubaidah selaku seorang sahabat yang sangat amanah susah untuk meninggalkan orang-orang yang dipimpin oleh beliau. Jadi Sayyidina Umar pun akhirnya mengalah dan membenarkan Abu Ubaidah untuk tinggal di Syam bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Pada ketika ini situasi wabak tersebut sudah pun merebak, tetapi angka korbannya belum mencecah bilangan yang terlalu tinggi. Jadi Sayyidina Umar pun membenarkan Abu Ubaidah untuk kekal tinggal di Syam bersama dengan rakyat-rakyat orang Islam di Syam, manakala Sayyidina Umar dan rombongan-rombongannya pulang ke Madinah. Apabila pulang ke Madinah, Abdul Rahman bin Auf, sahabat radhiyallahu anhu, telah berjumpa dengan Umar dan memaklumkan bahawa sebenarnya dia pernah mendengar Nabi SAW menyebut satu formula ataupun satu polisi yang betul sekiranya berdepan dengan situasi wabak sebagaimana yang berlaku di Syam. Lalu Abdul Rahman bin Auf membacakan hadis tersebut yang mafhumnya berbunyi, jika kamu mendengar satu tempat itu ditimpa oleh wabak, maka janganlah kamu pergi ke tempat tersebut, dan jika kamu berada di tempat tersebut, maka janganlah kamu keluar dan lari daripada tempat yang ataupun lari daripada wabak tersebut. Dalam bahasa moden kita hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya mengajarkan kepada umat Islam untuk melaksanakan proses kuarantin bagi orang-orang yang telah pun ditimpa ataupun infected oleh penyakit wabak. Jadi Sayyidina Umar bersyukur kerana tindakan yang diambil olehnya bertepatan dengan hadis yang telah diberitahukan oleh sahabat Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Cumanya Sayyidina Umar pada masa yang sama masih lagi merasakan sayang dan merasakan sangat rugi jika pemimpin-pemimpin Islam di Syam seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah dan juga Khalid Al-Walid dan juga Muaz bin Jabal dan juga pemimpin seperti Amr bin Al-As, mereka ini dikhawatiri, Sayyidina Umar sangat khawatir kehilangan mereka ini kerana meninggal akibat daripada wabak. Manakala di Syam ketika itu, seperti yang telah dijangkakan, Abu Ubaidah telah pun ditimpa oleh wabak tersebut. Begitu juga sahabat Muaz bin Jabal, akhirnya kedua-dua sahabat besar ini direkodkan meninggal dunia akibat wabak yang berlaku ataupun ta'un yang berlaku di Syam pada ketika itu. Sehinggalah sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu mengambil tampuk kepimpinan. Beliau memutuskan untuk mencari jalan untuk menghentikan wabak tersebut, kerana pada ketika itu angka korbannya dikatakan telah mencecah 20,000 orang. Jadi maknanya yang meninggal 20,000 orang dah terlalu ramai. Amr bin Al-As berfikir jika ini berterusan maka habislah jajahan ataupun wilayah Syam ni seluruhnya. Lalu dia membuat pemerhatian dan mendapati bahawa wabak ini cepat merebak dan akan cepat membunuh orang kerana ia merebak seperti api. Menurut kata-katanya, wabak ini merebak seperti api, maka kita harus memadamkan ia sebagaimana kita memadamkan api, iaitu dengan kita menghilangkan bahan bakarnya. Maknanya wabak ini berjangkit jika ada manusia lain. Selagi mana manusia bertemu dengan manusia, maka wabak ini akan terus berjangkit dan akan terus memakan dan meningkatkan angka korban yang ada pada ketika itu. Oleh itu, Amr bin Al-As telah mengeluarkan satu polisi kepada seluruh penduduk Syam untuk meninggalkan rumah
penempatan berpusat masing-masing dan segera berselerak dan menjauh-jauhkan diri antara satu sama lain dan duduk di kawasan-kawasan yang tinggi. Jadi pada ketika itu Syam ini, hatta sehingga hari ini pun, kawasan-kawasan tersebut banyak gunung-gunung. Oleh itu penduduk-penduduk Syam semua membawa diri dan keluarga-keluarga masing-masing menjarak-jarakkan antara semua penduduk dan duduk di atas gunung. Sayyidina Umar mendapat khabar tentang polisi yang dikeluarkan oleh Amr bin al-As ini, dan Sayyidina Umar tidak menghalang daripada polisi ini dijalankan. Sebab pada masa yang sama polisi ini tidak bercanggah dengan hadis Nabi SAW. Mereka tidak keluar daripada Syam. Kan? Kalau keluar daripada Syam maka akan merebaklah ke kawasan-kawasan yang lain, tetapi mereka melarikan diri daripada tempat-tempat yang mudah merebak, iaitu di pertempatan-pertempatan berpusat yang ada pada ketika itu. Dan akhirnya tindakan Amr bin al-As ini telah menyebabkan wabak tersebut surut dengan kadar yang amat cepat, dan akhirnya selesailah dan berakhirlah wabak yang berlaku di Syam pada ketika itu. Beberapa pengajaran penting yang kita boleh ambil di sini ialah, yang pertama, Sayyidina Umar menunjukkan bahawa sebagai seorang pemimpin, pertimbangan yang perlu diletakkan dalam membuat polisi apabila berdepan dengan krisis ialah keselamatan rakyatnya. Ya, keselamatan rakyat ialah merupakan kemaslahatan awam berbanding perkara-perkara lain yang mungkin ada kemaslahatannya, tetapi jika ditimbang dengan kemaslahatan keselamatan rakyat, maka keselamatan perlu diutamakan. Dan kita dapat lihat bahawa Sayyidina Umar telah membuat keputusan yang merupakan keputusan, kalau dalam spektrum tu, keputusan yang lebih berhati-hati berbanding keputusan yang relax. Ya. Jadi bila berdepan dengan krisis seperti wabak ini, Sayyidina Umar telah mengajarkan kepada kita bahawa better be safe than sorry. Lebih baik kita mencegah, lebih baik kita membuat sesuatu untuk mengelakkan perkara ini berlaku lebih teruk, berbanding kita cuba mitigate atau mengurusnya apabila ia sudah sampai ke tahap yang terlalu teruk. Itu lebih susah dan lebih berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah takdir. Di sini Abu Ubaidah mempersoalkan keputusan Sayyidina Umar di atas pertimbangan takdir. Jika mati itu satu takdir, adakah kita ini takut ataupun kita ini membatalkan segala urusan kita kerana wabak, kerana kita takut kepada takdir Allah, iaitu mati? Dan Sayyidina Umar telah mengajarkan kepada kita di sini bahawa masalah mati, ya betul, memang merupakan masalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tapi pada masa yang sama mati ini boleh didatangkan dalam takdir yang pelbagai. Tidak semestinya kita mati hanya dengan kerana wabak. Kan? Jika Allah mentakdirkan kita mati, maka betul kita akan mati, tetapi kita bertanggungjawab memilih jalan ataupun asbab yang terbaik untuk menjaga perkara-perkara yang telah Allah amanahkan kepada kita, menjaga nyawa, akal dan sebagainya. Maka di situ tidak ada timbul isu persoalan lari ataupun takut kepada takdir Allah hanya kerana kita mengambil polisi-polisi untuk menyelamatkan nyawa. Yang ketiga dan yang paling penting di sini juga ialah apakah langkah keselamatan yang akhirnya boleh menyurutkan situasi wabak. Itu telah ditunjukkan oleh Amr bin al-As, dan pada hari ini orang-orang pun telah menulis semula bahawa cara paling baik untuk menghentikan virus yang merebak ialah dengan melakukan polisi extreme social distancing, iaitu dengan menjarakkan semua orang daripada satu sama lain dan mengelakkan daripada berjumpa. Kerana dengan itu wabak ini susah untuk merebak dan akhirnya lama kelamaan ia akan surut dan lama kelamaan akan hilang. Jadi saya yakin pada ketika itu juga apabila Amr bin al-As memutuskan supaya semua orang duduk berjauh-jauhan, saya yakin ketika itu juga masjid-masjid di bandar juga kosong dan tidak ditunaikan solat Jumaat. Dan ini tidaklah pelik jika kita faham bahawa dalam Islam terdapat maslahat yang lebih utama perlu didahulukan apabila bertembung dalam situasi-situasi yang menimbulkan mudarat seperti yang dialami oleh orang Islam di Syam pada ketika itu. Jadi saya harap tiga pengajaran tersebut dapat kita fahami dan boleh kita kaitkan dengan situasi yang kita hadapi pada hari ini. Ya, memang situasi ini situasi yang di luar kebiasaan dan itu menuntut kepada kita untuk melakukan sesuatu di luar kebiasaan, dan itu semua sebenarnya diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam untuk mengambil asbab-asbab yang betul, supaya dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala juga akan memberikan takdir yang baik, iaitu takdir selamatlah kita semua daripada wabak ini dan selamatlah kita daripada azab Allah mati kerana
ataupun ditimpa oleh wabak-wabak ini, insya-Allah. Moga-moga Allah menjaga keselamatan kita semua dan menyelamatkan generasi kita, menyelamatkan masyarakat kita daripada wabak yang merebak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.